Kalau kita cerita banyak-banyak kan, benda yang tak gunakan duit, Nabi beritahu bagi salam, ya, bagi salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan? Ada duit sikit bagi orang makan, bagi orang makan. Kan? Benda-benda amal yang boleh kita buat. Kita harapkan nanti kita dikira dan masuk golongan orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ya, innal ladzina amanu wa amilus solihat kana fil jannatul firdausi nuzula, kan, tempat yang paling tinggi juga firdaus untuk orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam Naqib merangkap pengacara majlis tadi, Ustaz Husaini, sahabat saya di jabatan barisan imam, barisan bilal, barisan pengurusan dan pentadbiran Masjid Al-Mukhlisin, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kan soalan yang pertama saya nak tanya dekat tuan-tuan ni, nak tanya dulu apa khabar semua. Alhamdulillah, syukurna. Nampak tenang, nampak tegang, jangan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, nikmat yang cukup besar, nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat Islam, nikmat iman. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nikmat ada orang sayang, kan? Nikmat kita menyayangi hati kita, berkasih sayang, kan? Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala. Sampailah kita pada malam ini, kalau kita lihat ramainya, kan, orang lelaki yang hadir kepada Allah Ta'ala ini, kan, kalau kita bayangkan, kan, kalau kita ingat kembali apa dia, kan, naungan 7 golongan, kan, golongan 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertamanya apa? Lelaki yang hatinya tertarik dengan masjid. Lelaki kita lah, kan, nak kata. Dan mereka, antaranya yang mereka bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lagi, alhamdulillah, tidak ada kepentingan pun, kan, kita bertemu di sini kerana Allah Ta'ala, kita balik nanti pun kerana Allah Ta'ala. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan nikmat yang banyak tadi ini, nikmat yang kita ceritakan, kan, nikmat rupa parahnya, handsome, watak cantik, badan sehat, badan saduk, apa semua ini tidak ada yang membezakan antara kita. Tak ada beza pun. Kita ada harta banyak ke, kita tak ada harta ke, kita pakai baju baru ke, baju lama ke, kan, tidak ada yang membezakan kita, melainkan kembali semua tadi ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala rakamkan dasar Luqman. Luqman tadi, kalau kita cerita tentang Luqman, soal Luqman, tentang Luqman Al-Hakim, tentang hebatnya dia, hikmah kebijaksanaan yang Allah beri kepada dia, kata-kata dia semua, kan, yang bernasihat kepada anak dia, kan, bagaimana yang dia aturkan, jangan syirik kepada Allah Ta'ala, menghormati ibu bapa, kan. Kebijaksanaan yang Allah Ta'ala beri ini sama kepada kita juga. Di antara kita ni ada keistimewaannya tersendiri. Ada yang pakar falsafahnya, ada yang pakar undang-undang, ada yang pakar akademik, ada yang hebat berpidato, tetapi tidak membezakan antara satu sama lain, melainkan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ni tak dikata.
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Bersyukur tadi ini kita kembali taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat. Apa sahaja kita nak buat, kita ikut. Benda ni dibolehkan ataupun tidak. Benda ini Allah Taala larang ataupun tidak. Taat. Jangan taat. Maka kita ketaatan yang kita laksanakan tadi, yang kita dirikan tadi ini untuk diri kita. Untuk diri kita. Buat baik untuk diri kita, buat amal soleh untuk diri kita, tinggalkan maksiat untuk diri kita. Bagi kita ini matlamat misi kita, tak lain dan tak bukan kita nak kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjaya. Berjaya. Ustaz, saya ni pegawai ni, tak berjaya lagi ke saya? Ini ukuran dunia. Tak cukup lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap antara kita ini akan mati. Makna prosesnya bukan kat dunia sahaja. Hidup ni sementara kan. Jadi nak pergi ke penuju dia, penamat dia, kena lalu satu proses jadi dinamakan mati. Nah, kita ini akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap antara kita ini pula akan dihitung, kan, akan diganjari terhadap apa yang kita lakukan ketika kita hidup di hari kiamat Allah Ta'ala, di hari pembalasan sampai kepada kita. Oh betul ni, aku akan lalui, pasti aku akan lalui saat ini. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang terselamat dari api neraka. Oh maknanya nanti natijah keputusan kita akan terbahagi kepada dua. Tak? Kan? Neraka, terselamat daripada neraka Allah Ta'ala, wa udkhilal jannah, maka akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqad faz, maka itulah kejayaan. Nak cerita, nak reflekskan kita pada hari ini, waktu ini, sama-sama kita nak pusing pemahaman kita, pemikiran kita, keseronokan kita yang mungkin cenderungnya lebih kepada dunia, tapi kita nak bawa saat ini lebih kepada soal akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cerita. Bagaimana persiapan kita ni? Bagaimana persediaan kita ni? Ingat tak ingat? Ingat, yakin tak yakin? Ni prosesnya kita akan lalui. Hidup saat ini tak tahu sampai bilanya. Sampai bila? Ada yang meninggal muda, ada yang meninggal tua, ada yang lahir dah meninggal. Kejapnya dia, kesian dia, baru je muda lagi. Kenapa nak menjadi pelik dan hairan? Kerana firman Allah Ta'ala, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap di antara kita ni ada waktu ajalnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, tuan-tuan, puan-puan, ada waktu dia. Dan perkiraan ini bukan perkiraan kita. Kalau perkiraan kita itu yang kata Allah muda lagi ni, Allah remaja lagi, takkan dah meninggal dunia, Allah kesiannya dia. Sebab perkiraan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadi maka jadilah. Kan, tak dilambatkan dan tak dipercepatkan sampai waktunya diambil nyawa kita. Persoalannya, kita tahu tak? Tak tahu. Ini yang kita risaukan. Seandainya kita minta dijauhkan, kan, perakhiran kita perakhiran yang tak baik, perakhiran kita perakhiran yang merugikan dan menyesalkan kita nanti. Bagi orang yang beriman, dia mengkaji apa yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran. Cerita apa yang kita ceritakan dalam Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, matlamat yang kita nak redha Allah Ta'ala, syurga Allah Ta'ala. Bagaimana perjalanan yang kita nak lalui ni? Perjalanan yang kita nak lalui, adakah perjalanan yang senang atau perjalanan yang berliku-liku? Pastinya berliku-liku. Kan, rentetan daripada sirah
Nabi SAW, para sahabat sampai kepada kita, tidak ada pun menceritakan tentang kesenangan. Tak. Bagaimana Nabi SAW nak membawa risalah tauhid ini pergi ke Taif dengan hajatnya nak membawa ketua pada waktu itu beriman kepada Allah Ta'ala, kerana pada waktu itu Taif di satu tempat tumpuan. Orang hebat-hebat, orang kaya akan beli tanah ke Taif, simpan harta ke Taif, nak kata. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya. Bukannya mudah. Diceritakan pula sampailah kepada puak-puak, jumpa ketua puak, minta ditolaknya kerana ada ancaman, ada serangan daripada orang kafir Quraisy kan, menolak. Akhirnya berjaya sampai kepada kita. Ni kata perjalanannya cukup berliku. Lepas tu kita sampai kepada kita, ya Allah, syukurnya nikmat Islam ini. Dah Islam sampai kat kita. Apatah lagi kita lahir-lahir keluarganya dah Islam. Dimasukkan lagi dengan keyakinan kita, iman, dan kita terjemahkan pula dengan ihsan. Ihsan. Bagaimana kita nak hidup, layan kehidupan kita, bangun tidur sampai tidur semula, nak merasakan Allah Subhanahu Wa Taala ada di hadapan kita. Kita nampak Allah Ta'ala. Dan saat ini kita tak nampak Allah Ta'ala, yakin dan pastilah Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha melihat apa yang kita buat. Ini kita nak pasakkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, nak membentuk kepribadian Muslim. Kalau kita tengoklah cawan ni lah tuan-tuan, sebagai analogi kan, cawan ni nak bentuk dia macam ni susah ke senang? Susah. Nak kena bentuk, nak kena aturan dia, nak buat acuan dia, dan bahannya nak digunakan pun berbeza. Bahannya macam mana? Bahannya murah, bahannya rendah kualitinya, cepat pecah berbanding dengan bahan yang kualiti. Ini kata jiwa kita, diri kita, yang macam mana Muslim kita inginkan ramai. Dan sudah luaran saja, oh ustaz pakai kopiah ke jubah ni hebat. Tak juga, kerana yang ditiliknya nanti bukannya luaran sahaja. Ini kita ceritakan tadi kan, hebat tara mana ke ustaz ke tuan-tuan ke haji ke hajah pergi 10 kali ke ustaz belajar macam mana tinggi pun, tidak ada yang membezakan kita, kerana sisi Allah Subhanahu Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di antara kita semua ini adalah orang yang paling tinggi takwa dia. Orang yang paling tinggi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang tu biasa, tetapi dia banyak ketaatan yang dilakukan, banyak amal soleh. Sudutnya taat kepada Allah Taala ini dengan kita memperbanyakkan amal soleh. Mahathir, bila mana guru dia tanya kepada diri dia, sepanjang 30 tahun dia belajar dengan guru dia, guru tanya, apa yang kamu dapat? Dia kata dia dapat rumuskan 8 perkara sepanjang 30 tahun. 8 perkara ini kata dah cukup untuk menyelamatkan diri dia dan menyejahterakan kehidupan dia. Yang pertama kata dia, ini kita tengok kena tak dengan diri kita. Yang pertama dia kata, dia tengok makhluk yang ada atas muka bumi ni, makhluk khusus manusia kita lah, cenderung ada sesuatu benda yang dia cintai dan dia sayangi. Tanya diri kita, ada tak yang kita sayang? Ada tak yang kita suka? Dan perkara kita sayang dan kita suka tadi ini boleh menyebabkan kita terlalu asyik, tak hiraukan orang lain dah. Yang bagi orang yang suka main game kan, main game bola kan, main game ke apa saja kan, 2-3 jam dia tak sedar, makan pun dia tak hirau, tak lapar, dah habis kalah main game baru dia lapar. Dah. Bagi orang suka mengemas rumah perempuan kan, dia buat kerja rumah 3-4 jam pun tak sedar. Kerana apa? Dia seronok buat benda tu. Kata asyik tadi ni, asyik. Setiap orang ada. Ada orang suka membaca, ada orang suka bersukan, 3-4 jam dia berlari pun tak ada masalah. Nak kata setiap orang ini ada kesukaan masing-masing.
Dan kesukaan tadi ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, dia akan terhenti saat kita sakit ataupun hidup sahaja. Sakit tak boleh buat dah benda tu. Dan kita suka main bola, kena tackle ACL, tahu, cabut lutut. Benda kita suka tak boleh main dah. Kena main pun sikit-sikit saja. Hilang nikmat tersebut, hilang perasaan cinta tersebut. Macam makan, suka makan sotong ke seafood ke, datang gaun, tak boleh nak makan, maka hilang dah kecintaan kita terhadap perkara tersebut. Nak cerita, dan adanya sampai kepada kita mati. Macam anak-anak kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita kan, dia akan bersama kita, sayangnya kita, tak boleh, jangan kacau anak saya ni saya akan pertahankan kan. Kita akan bersungguh-sungguh jaga orang yang kita sayang sampai kita mati, dia bukan tinggalkan kita kan? Hadirin Mahathir, satu lagi, dia akan bersama-sama dengan kita, akan berada di sisi kita, akan menghiburkan kita sampai di dalam kubur. Itulah dia amal soleh. Ini amal soleh ni. Sebab kita apa nak kerjakan amal soleh, kenapa nak kena buat amal soleh? Sebab ini lah yang akan bersama-sama dengan kita, berkekalan di sisi kita, akan menyelamatkan kita, amal soleh. Maka kata Imam Hatim, setelah aku memperhatikan keadaan ini kan, kata Imam Hatim, dia nak fokuskan terhadap amal soleh sahaja. Apa sahaja perkara yang boleh mendatangkan kebaikan, dia akan buat. Benda yang tak ada kaitan dengan kebaikan, dia akan tinggalkan. Sebabnya akan bersama dengan amal soleh. Ya, macam kita lah, sampai kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang yakin dia nak kembali, nak berhadapan dengan Tuhannya dalam keadaan yang cemerlang, yang terbaik, falyamal amalan solehah. Ni kita baca ni. Kita baca kan? Kita baca surah Kahfi. Ya Allah, aku nak jumpa kau nanti. Ya Allah, dalam keadaan yang cemerlang, yang kita dalam keadaan yang seronok, bukan keadaan yang takut. Sebab nanti, kembalinya kita nanti kan, kita pun tahu berlakunya hari kiamat Allah Ta'ala. Israfil diarahkan tiup sangkala yang pertama, dah habis hancur, gunung Gana menjadi debu-debuan kan, akan diarahkan sekali lagi kepada Israfil untuk tiup sangkala kan. Maka kita akan dibangkitkan. Ini dibangkitkan yang kita risau ni kan. Akan ada dua golongan. Yang pertamanya wajahnya ceria, wajahnya keadaan putih, ceria, bercahaya, kerana kegembiraan. Benda yang dikhabarkan, benda ghaib yang dikhabarkan ketika dia hidup, solat dapat pahala, sedekah dapat pahala, tak ada. Benda yang ditolaknya ketika dia hidup, bila dia bangkitkan semula, baru dia nampak, oh ini ni aku tolak dahulu, maka dia akan takut. Ini kata dua golongan. Yang pertama wajah cerah, bercahaya, dia bergembira. Yang kedua dalam keadaan yang rusing, gelisah, resah. Dia kerana apa? Takut. Dia sampaikan kepada kita kan tentang bagaimana keadaan kan hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana penghuni syurga, bagaimana penghuni neraka Allah Taala, kan bagaimana keadaan neraka Allah Taala. Telah kenal Al-Quran. Kita tadabbur tu, masya-Allah. Kan? Kau tengok surah An-Naba kan? Kan? Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Kan? Neraka Jahannam ini kan disimpan untuk orang yang lit-taghina ma'aba, orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Ingat bila kita mengucap dua kalimat syahadah, ada keterikatan kita kan. Yakin Allah Ta'ala, ikut apa yang dibawa oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada satu lingkungan batasan yang kita tak boleh langgar. Nak buat benda ni boleh tak boleh? Tak boleh, jangan buat. Ya tu batasan kita. Walaupun benda tu menyeronokkan, tak boleh nak buat. Maka ini kata batasan dia. Tetapi bagi orang yang melampaui batas,
Ni kita cerita melampaui batas dari sudut makan dia, pekerjaan dia, perniagaan dia. Apa sahaja perbuatan yang melampaui batas tadi ini yang kita risaukan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni kita minta dijauhkan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, takut. Takut tuan-tuan. Kita baca kan, ya Allah, tempat yang panas, yang tak selesa. Kita dekat dunia tak ada elektrik, kat masjid tak ada elektrik, balik rumah kita buka kipas kuat-kuat. Panas tak sejuk. Kan? Dahaga, dah panas dia dahaga. Apa yang disediakan untuk penghuni neraka? Air panas yang menggelegak. Kan? Kita panas boleh minum tak? Tak boleh. Kita akan letak tepi, biarkan dulu sejuk setengah jam, 1 jam baru kita minum. Ini tidak ada. Minum habis, binasa. Ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk renungan kita, untuk pedoman kita. Dan kita nak kerjakan. Kenapa? Nak kembali nanti fal ya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita kata aku nak beribadat bukan kerana makhluk, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Adakah benda ini senang ataupun susah? Susah. Kan susah. Kan? Nak dapatkan kebaikan, nak buat benda baik bukannya benda yang mudah. Sebab ada benda yang menghalang dia, nafsu kita. Kan benda nafsu kita. Apa Allah Taala rakangkan dalam Al-Quran lagi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada pun orang yang takut akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan menahan hawa nafsunya daripada perkara-perkara yang akan dijadikan kan mengikut kehendak nafsu dia tadi ini. Maksudnya orang yang takut apabila dia berhadapan dengan Allah Ta'ala, takut disoal siasat oleh Allah Ta'ala, dihisapnya nanti kan, dia akan menjaga nafsu dia daripada kehendak nafsu itu. Nafsu kita ini cenderung ke arah apa? Maksiat. Nafsu kita akan mendorong kita kepada perkara maksiat. Dan kita rasakan ditipu oleh nafsu, tak apalah. Pergi sembahyang. Wah, aku rasa aku ni orang hebat. Aku ni ustaz. Takut. Takut kita lakukan sesuatu ataupun bukan ataupun tinggalkan sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Buat sesuatu bukan kerana Allah Taala, tinggalkan sesuatu pun bukan kerana Allah Taala. Kita riak. Kerana makhluk. Dan Nabi gambarkan syirik kecil, asyirkul asghar. Hilang. Sembahyang kita kerana apa? Oh, kawan kita ada sembahyang nak tunjuk dekat adik aku sembahyang jugalah. Pembalasan nanti Allah Ta'ala suruh kita minta kepada orang yang kita tunjukkan amal tadi. Boleh ke tak boleh? Mampu tak dia ganjarkan kepada kita? Tak mampu. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang memiliki segala-galanya. Ini kita nak kita perbaiki tadi ni. Kata nafsu yang kedua, kata Imam Hatim, nak jaga nafsu kerana hari ini kata dia makhluk semua menurut kehendak nafsunya. Sedap ni makan ni, kita makan tanpa kita melihat bagaimana keadaan dia. Perlu kita terfikir dahulu. Nak tanya tuan-tuan lah. Kan kita tengok zaman kita, zaman saya tahun 80-an kan, nasi ayam dah paling enak lah, rendang kan, biasa-biasa je lauk. Dan kita pun tahu ayam yang kita beli ni pun ayam yang kita beli dekat orang sembelih. Nampak kedai orang sembelih kan, Pak Mat kedai Haji Yusof lah kan, dia sembelih ayam. Nampak ayam tu mati, dia letak dalam bekai panas kan, tu letak dalam bekai bulu pusing, keluar ayam siap, dia potong-potong bagi kita setengah jam siap. Ya, lebih kurang. Hari ini bagaimana bentuk pemakanan kita? Dan kita nak elakkan daripada litori nama abad tadi ni. Satu tak apalah ustaz bahan mentah yang tak boleh kita yakin. Okey betul. Bagaimana perlu kita nak makan ni? Hari ini viral. Kan baru-baru ni kalau tuan-tuan tengok kan, kedai yang non muslim jual berbondong-bondong orang Melayu masuk orang Islam. Ingat, apa yang kita akan masukkan dalam badan kita akan menjadi
Darah daging. Darah daging. Kan? Tak keluar masuk satu keluar satu, tak. Darah daging ini akan membentuk badan kita, menjadi jati diri kita, jadi hati kita. Hanya kita risaukan, kita makan bagaimana, kita ambil baliklah tadi. Apalah ustaz, kita tengok orang ni masak depan kita lah ustaz, basuh tangan lagi, pakai nampak sarung tangan, kita ambil satu, bab bersuci. Islam amat menitik beratkan kesucian. Cara kita diistinja dengan cara mereka beristinja sama tak? Islam dia ajar sedetail-detailnya. Sampai 3 kali kita nak kena cuci supaya lebih yakin sebelum kita berbuang najis kita, berhadap kita cuci dulu keadaan sekeliling, takut khawatir terpecik kerana pakaian kita. Ini Islam ajar kesucian. Lepas kalau Ta'ala pastikan tidak ada najis yang dia tertinggalkan untuk orang bunuh sebelah, lepas kita nanti pun nak bagi dia keselesaan. Ini Islam ajar. Tetapi yang bukan beragama Islam, adakah mereka bersuci seperti kita? Dan kita risaukan. Yang tangannya membuat makanan, tangannya menggoreng makanan. Bila kita yang tak mutak aurat memasak pun ada efek kesan kepada ibadah kita. Masuk dalam badan kita kan. Ini Nabi SAW bila mana Sa'ad bin Abi Waqqas kan dia tanya, bila mana turunnya ayat Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kan Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku nak jadi orang yang dimakbulkan doa. Orang yang dimakbulkan doa. Kata Nabi, ya Sa'adu, kan, wahai Sa'ad, perbaikkan apa yang kamu makan. Perbaikkan, perhatikan apa yang kita makan. Makan yang baik, sumbernya yang baik, makanan keadaannya yang baik, menjadikan diri kita ini orang yang baik. Itu bab makan saja, tak cerita lagi bagaimana kita melampaui batas dalam babnya lain. Kan? Kehendak nafsu kita. Ini yang kita risaukan. Kan tuan-tuan, kan hari ini banyak macam fitrah akhir zaman sampai kat kita. Macam-macam yang hadir, makanan viral, makanan sini, akhir kita pun terikut-ikut. Dan ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Berkaitan dengan akhir zaman ni. Kan para sahabat kan, bagaimana kita akan menuruti. Kan? Sehingga kan ke lubang biawak sekalipun kita akan ikut cara musuh Islam. Orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka lubang biawak tu benda yang tak masuk akal. Takkan nak masuk lubang biawak pun dia ikut logik akal kan. Tetapi hari ini realitinya benda yang tak masuk akal dibuat oleh orang lain, kita akan ikut. Yang Islam akan ikut. Benda yang tak masuk akal pun. Dia sudah hilang perasaan nak mengetahui, nak mengkaji. Kan agama kita menyuruh kita agar menjadi orang yang tadabbur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Kan? Sesungguhnya kan dengan ada penciptaan langit dan bumi, tengok langit, tengok bumi, kita di siang dan malam, bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berfikir. Setiap apa yang terjadi kita tengok dulu. Buat diri kita, ya, buat diri kita sebab kita nak hidup ini, kita nak kumpulkan, kita nak semai benih kebaikan untuk diri kita, kita nak tuai nanti saat kita kembali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehidupan kita. Dan yang ketiga pula, kata Imam Hatim. Imam Hatim kata, dan tengok setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia sebanyak-banyaknya. Kita kumpul duit, kumpul banyak-banyak harta, tetapi ingat harta yang banyak ini tidak didermakannya, kita simpan. Sedangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu itu hanya sementara, akan habis. Apa yang ada kat kita, harta yang banyak mana sekalipun, akan habis. Tetapi apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu akan berkekalan. Faham? Kan? Kita dikhabarkan
infak ini banyak manfaatnya, berganjaran, banyak ganjaran Allah sediakan. Sampailah kepada pengetahuan kita, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang yang menginfakkan harta dia, kan? Satu sedekah, satu infak, nilai dia tak kira, sebab kemampuan kita nak lakukan Allah Ta'ala kan. Ada orang mampu lebih, dia lebih. Tapi nak ceritakan satu infak kita, satu biji benih. Satu biji benih. Satu biji benih tadi ini akan menghasilkan 7 tangkai. Cukup tak cukup 7 tangkai? 7 kali ganda kita cerita. Satu benda kita buat 7 ganda, 7 kali ganda. Sikit 7. Allah Ta'ala jadikan lagi satu tangkai 100 lagi hasil dia. 700. Cukup tak cukup? Tak cukup. Sayangnya Allah Ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah Ta'ala akan lipat gandakan lagi kepada orang yang dia nak bagi. Ini janji Allah Ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala rakamkan kepada kita supaya kita berlumba-lumba. Cukup sekadar kita makan, cukup sekadar kita guna pakai, kita infakkan harta kita. Kita sedekahkan. Bukan habis, tak habis. Dunia mana nampak habis. Mana duit banyak-banyak gaji bonus, dah bagi kat masjid. Banyak mukhlisin nak buat prasarana, nak bagi orang muda sembahyang. Habislah duit bonus kau. Tak habis. Mata dunia nampak habis. Mata akhirat beri saham buat diri kita pula. Ini yang kita nak. Wallahu wasi'un, Allah Ta'ala maha luas pengetahuan. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita lakukan. Ini Allah Ta'ala. Kan? Kita ini hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha kaya, maha mengetahui, kan? Maha mendengar, maha melihat. Ini Allah Ta'ala. Maka bersegeralah kita. Ini katanya apabila dia tahu yang akan berkekalan tadi ini adalah infak jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia perbanyakkan. Maka kepada kita nak pusingkan dunia sekadar kita hidup sahaja. Boleh makan, boleh kita membayari keperluan hidup kita, kan, supaya tidak membazir. Kenapa? Takut kan? Kalau kita dengar ceritakan bagaimana perhisapan Allah Ta'ala kan. Perhisapan Allah Ta'ala ni kan bukan sekadar perbuatan kita kan, yang paling kita takut percakapan kita kan, cakap. Allah katakan surah Qaf kan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kan, apa yang kita lafazkan di percakapan kita ni kan takkan terlepas dari catatan atau pengawasan raqib dan atid. Sedar tak sedar ada raqib dan atid, tak nampak kan, kalau nampak kita jadi baik. Yang sendiri pun kalau nampak mengaji 24 jam kan, supaya buat amal soleh, kita tak nampak. Tetapi setiap perbuatan kita, setiap percakapan kita, setiap apa yang kita ungkapkan tercatat. Kita lupa. Kita sembang dengan siapa kita ada pun kita lupa. Apa kita buatkan pun kita lupa. Bagaimana nantinya kita nak berhadapan dengan Allah Ta'ala, bagaimana keadaannya, takut. Ya, lepas tu kita nak habiskan segala-galanya ketika kita hidup, nak gunakan peluang ni kan. Kita nak gunakan peluang supaya kita tadi kepalanya pertama fal ya'mal amal soleh, nak buat amal soleh tadi ni kan. Antara amal soleh yang kita dianjurkan kan bukan sekadar 5 waktu sehari semalam sahaja kan, tetapi nak bangun bertahajud kan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbukuma maqaman mahmuda kan. Betul, jadi sebahagian malam kan, malam hari waktu ni lah kan, malam dah masuk malam dah, pada sebahagian malam bangun bertahajud, fatahajjat bih, bangunlah kamu bertahajud nafilatan lak, sebagai amalan tambahan buat diri kamu, bukan untuk orang lain, buat diri kita. Siapa nak kena buat ni amal soleh tadi ni, yang tambahan tadi ni pula.
asa, mudah-mudahan ayyab'atsaka rabbukuma, tatkala kita dibangkitkan oleh Tuhan kita nanti, maqaman mahmuda, kita ditempatkan, ya, kita berada di tempat yang terpuji, bersama-sama dengan orang yang terpuji. Kita nakkan. Kita nak duduk dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat dunia ni kita kena buat apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi anjurkan, apa yang benda yang baik yang Nabi buat selalu. Banyak benda kan? Kalau kita cerita banyak-banyak kan. Benda yang tak gunakan duit, Nabi beritahu, bagi salam, ya, bagi salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan? Ada duit sikit bagi orang makan, bagi orang makan. Kan? Benda-benda amal yang boleh kita buat. Kita harapkan nanti kita dikira dan masuk golongan orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ya, innal ladzina amanu wa amilus solihat kana fil jannatul firdausi nuzula, kan, tempat yang paling tinggi juga firdaus untuk orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Nanti kalau kita lihat lagi, kata Imam Hatim, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu ada terletak pada banyaknya pengikut. Yang pertama, kita lihat ramai orang menyangka kemuliaan diri ni, kan, dengan ramainya pengikut, orang suka kita, follower kita. Oh, kita ni orang yang famous, kita rasa bangga. Dan ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Oh, dia ada syarikat yang banyak, duit yang banyak. Oh, dia orang yang paling mulia. Kan? Dan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain. Oh, dia kuat, dia menzalimi orang lain dan merampas hak orang lain, dia rasa dia dah terror. Kan? Semuanya tertipu oleh nafsu masing-masing, kan? Sebab apa? Kemuliaan insya-Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang kita kongsikan tadi adalah orang yang paling tinggi takwanya. Tak kira taraf mana kita, kan? Lelaki, perempuan, wahai manusia, jika kamu ini lelaki, sebagian lelaki dan perempuan, dan berpuak-puak berbilang kaum bangsa kita. Ada Melayu, ada Jawa, ada Bugis, kan? Adanya orang Kelantan, adanya orang Utara, adanya orang Selatan, adanya orang Barat. Semua ini ada duduk untuk dita'arufu, kena mengenal antara satu sama lain. Oh, awak dari mana, negeri lain, berkawan, memahami, berkasih sayang, kan? Kalau kita lihat, kan, kalau kita tak kenal, kita duduk negeri kita sahaja tak bercampur, kan? Kita tak tahu bubur lambuk negeri Johor macam mana, ya? Bubur lambuk negeri Perak macam mana, utara macam mana, ya? Ada bubur Ashura, kan? Perak utara dia lebih kepada buah-buahan. Kalau belah timur dia lebih kepada dagingnya, kan? Ada daging, kan? Kalau Johor macam bubur lambuk. Kalau kita tak kenal, tak merasa kita rasa kita je paling hebat lah, bubur saya paling sedap, saya je bubur Ashura saya je ada. Tak, rupanya sebab lain ada cara dia, kan? Macam kita tak kenal kawan kita, kenapa dia macam cengeng je, marah orang je, rupanya dia orang utara, orang Kedah, tak cakap kuat, ya, nak banding dengan orang timur cakap halus, ya. Ya, tak ada beza ke apa, tak ada pun. Tapi kalau kita dah kenal, oh, dia ni memang bukan marah, dia ni memang cakap macam ni, cara dia cakap. Kalau orang Melaka lagi lah, kan? Oh, dia punya cara percakapan, kan, bahasa yang digunakan, oh, pahlawan, kan? Jadi kalau kita dah kenal, ni kata hikmahnya kita berkenalan, maka wujud kasih sayang dan keharmonian. Ni tidak ada membezakan kita pun, yang hebat ke negeri pahlawan ke negeri mana datang sekalipun, kemuliaan orang banyak harta ke tak banyak harta, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling tinggi takwa dah. Ni yang kita nak pupukkan dalam diri kita. Dan
Seterusnya yang keenam kata Imam Hatim, aku melihat ramai orang yang saling memarahi, yang saling menjatuhkan antara satu sama lain kerana ada sifatnya hasad dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu, dan apa yang Allah Ta'ala rakamkan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Ramai di antara kita ni kan, suka memarahi, suka memaki, saling jatuhkan di antara satu sama lain kerana didapati hal ini berpunca daripada hasad, dengkinya kita terhadap orang lain daripada urusan harta, pangkat, jawatan, apa sahaja nak kata. Rupanya insya-Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan setiap di antara kita ini telah pun dibahagikan rezeki kita, bahagian kita masing-masing. Kata Imam Hatim, bila dia faham ayat Al-Quran ini, maka dia tak kisah orang lain dapat lebih daripada dia pun, dia tak ada perasaan dengki. Lebih daripada dia apa sekalipun, walaupun dia banyak buat kerja, saya ni buat kerja ni tapi tak dapat apa-apa pun, rupanya dia tak kisah, kerana bahagiannya bukan bahagian dunia yang dikerjakan. Kerana apa yang dilakukan tadi ini bukan kerana dapatkan pujian ataupun pangkat dunia, tetapi apa yang diharamkan tadi ini adalah keberkatan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni gitu. Dengki ni kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasad itu ibarat apinya makan kayu. Hasad boleh merosakkan amal kita, pahala kita, ibarat apinya makan kayu. Bagaimana cepatnya dia boleh, api bakar habis. Maka bila apa dah habis, kayu dah terbakar, tak ada apa-apa tinggal lah. Dan kita risaukan, takut ada hati kita ini kecenderungan kita. Sebab tu kata, risaunya kita, hati kita ini dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah. Pemarah, sombong, angkuh, bangga diri, dengki. Mereka orang baik, tapi dalam hati kita tercetus, memang padan ke dia, memang nak sangat dia tengok dia macam ni. Sampaikan nak dikatakan kita ini orang yang mempunyai hasad, apabila kita diberi kelebihan, kita tak doakan untuk orang lain dapat kelebihan macam kita. Nak katakan kita dapat datang masjid ke rumah Allah Ta'ala, tak pernah kita doa, ya Allah, berikanlah juga kepada jiran-jiran aku dapat peluang macam ini, datang ke rumahmu, ya Allah. Kita dikira sebagai orang yang dengki. Kita nak kita je dapat kebaikan. Kata. Sebab tahap ini agama kita ajar supaya kita sentiasa mendoakan orang lain dapat kebaikan. Dapat bangun qiyamul lail, mendoakan, ya Allah, bangunkan juga saudara-saudaraku yang lain agar sama-sama kita dapat mengejar redha-Mu. Ya Allah, kami dapat dengan izin-Mu, ya Allah, datang ke rumah-Mu, ya Allah. Maka kau ajaklah juga yang lain, ya Allah. Kita tak mampu ajak orang lain, tak mampu. Sebab kita hamba, apa dah hamba? Lemah. Tak ada apa-apa kudrat pun. Dan kita mikir hanyalah daripada kekuatan dan iktidak Allah Subhanahu Wa Taala. Berbunyi. Jadi apa kita nak kembali balik apa yang Allah Taala rakamkan dalam surah Al-Furqan. Sebagai renungan kita lah kan. Nak habis dah ni. Kerja rumah, kerja tuan-tuan pula balik nanti. Buka surah Al-Furqan, buka surat, ada ayat terakhir dah ni, ayat 61 ataupun ayat 63 sampai habis surah Al-Furqan, menceritakan tentang ciri-ciri atau golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang ni. Dan dimulai dengan ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kan ciri hamba Allah Taala ini orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang lemah lembut, berakhlak mulia. Dan bila ada orang jahil yang ajak dia bergaduh, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, tinggalkan dia dalam keadaan yang sejahtera. Jangan ajak dah. Kan jangan kita nak bermusuh-musuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, saya cukupkan ini sahaja pertemuan kita pada malam yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
apa kita ambil sebagai pedoman kita, peringatan buat diri kita, doa diri kita semualah, dan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kan kita semua ini dihimpukan semula dalam keadaan sedemikian, dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang ini merupakan daripada kekurangan daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.